teacher-teacher yang lain masih bekerja lah hari ni, bukan cuti tu maksudnya di rumah Yang lain semua berada di lokasi masing-masing, selamat melaksanakan tugas masing-masing. Jadi insya-Allah hari ini 28 bulan 1 kita sambung kembali perbincangan kita menerusi tadabbur surah Al-Fatihah. Pertemuan yang terakhir saya dah cek juga dengan Ustaz Azrai, pertemuan yang terakhir kita adalah membincangkan tentang basmalah pada bahagian yang kedua, iaitu lanjutan kepada contoh-contoh tawassul. Contoh-contoh tawassul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita murajaah sikit ya. Pertama isti'azah. Yang kita belajar dulu isti'azah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim itu lafaz perlindungan kita kepada Allah daripada syaitan. Sebab bila nak baca Al-Quran, nak mendapat petunjuk ini, syaitan sentiasa akan halang. Sama ada kita dibuat untuk tidak suka kepada Al-Quran, itu satu perkara. Yang kedua adalah kadang-kadang syaitan punya kerja adalah apa, dia menyesatkan kita dalam keadaan kita rasa kita dah dapat petunjuk. Sebab tu selalu kita sebut dalam kelas kita mesti faham Al-Quran. Sebab syaitan dia sukalah kalau kita tak faham Quran, sebab Al-Quran ini peringatan. Sebab tu dia nak selewengkan makna membaca Al-Quran ini kepada hanya baca tak payah faham. Itu tak patut begitu. Yang kedua, basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, juga kita dah bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim ni ialah lafaz tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul ialah taqarrub, amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mohon perkenan kepada Allah agar amalan yang kita buat, yang kita mulakan itu diterima oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Jadi bukan saja sebelum baca surah-surah yang baru kita baca bismillah. Bahkan setiap perbuatan kita akan dahulukan dengan bismillah. Kenapa kita nak perkenan daripada Allah? Sebab tu kita boleh tahu perbuatan tersebut baik ke tidak dengan baca bismillah. Contoh mudah, orang isap rokok. Cuba tanya dia, baca bismillah tak isap rokok? Mesti tak punya. Sebab apa? Sebab dia pun tahu. Semua orang pun tahu. Orang isap rokok pun dia tahu sebenarnya rokok itu berbahaya untuk kesihatan dia. Bahkan majlis fatwa juga kata haram. Jadi dia tahu nak baca bismillah tak boleh. Orang nak mencuri tak baca bismillah. Baca bismillah mesti kita buat satu amalan apa saja dengan harapan untuk Allah perkenan. Itu basmalah. Kemudian hari ini insya-Allah kita akan masuk ayat yang kedua surah Al-Fatihah. Jadi saya nak semua teacher tuliskan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dulu. Tuliskan alhamdulillahirabbil alamin. Betul kan? Kita belum masuk lagi alhamdulillahirabbil alamin kan? Jelas memang basmalah, kemudian pada bahagian kedua tawassul. Okey, semua cikgu, semua teacher tuliskan ayat alhamdulillahirabbil alamin. So saya share screen. Okey. So alhamdulillahirabbil alamin. Tuliskan ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian semua teacher penggalkan. Alhamdu penggalkan di sini. Buat penggal, buat apa? Palang. Selepas alhamdu ni, lepas huruf dal ni buat palang. Sebab kita nak tahu setiap patah perkataan. Okey, kemudian lillah ni dua perkataan ni. Lillah ni ada dua perkataan. Satu li, satu Allah. So penggalkan dekat li ni. Di sini ni penggalkan. Li, lepas tu lah. Dia baca nipis lah sebab dia huruf kasrah kan sebelum dia. Lillah, tak boleh baca lillah lah. Lillah. Jadi li ni bagi kasrah. Li ni dipenggalkan. Kemudian Allah. Kemudian Rob. Penggalkan Rob. Dan terakhir al-alamina. Al-alamina. Okey, confirm kita belum mula lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Zahir betul kita belum mula Okey. Nah, ada berapa kalimah? Satu alhamdu, dua li, ketiga Allah, keempat Rabb dan kelima al-alamina. Okey, pada kalimah al-alamina,
pada kalimah al-alamina. Sekejap saya tunjukkan. Okey, cuba tengok ya teachers. Okey, nampak tak PDF ni? Baik, dulu kita pernah belajar kaedah satu yang a'udzu ni. Hamzah di awal kalimah, masih ingat lagi tak? Hamzah di awal kalimah, huruf akhir beri dhammah itu maksudnya aku. Ni, hamzah ni warna hijau, huruf akhir dia beri dhammah maksudnya aku. Jadi arka'u aku ruku', ra kaf ain ruku'. Hamzah dengan dhammah ni aku. Asjudu aku sujud. Okey, asyhadu aku bersaksi dan seterusnya. Nah, pada al-alamina ada kaedah yang kalau kita tahu kaedah ni, kemudian kita boleh apply dekat ayat-ayat yang lain ataupun perkataan-perkataan yang lain. So apa kaedah dia? Kalau dapat salin ni bagus ni. Al-alamina, kaedah dia kalau kita perhatikan di sini yang warna hijau ni, yang dihijaukan. Iaitu ya nun berbaris fathah. Ya nun berbaris fathah. Baris fathah apa dia baris fathah? Baris atas. Kadang-kadang kita sebut baris atas. Dalam bahasa Arab disebut baris fathah. Kalau kasrah baris bawah kan? Dhammah baris depan. Sukun baris mati. Okey, ini kaedah. Ya nun berbaris fathah. Cuba perhatikan ya, ada huruf ya. Kemudian nun ni berbaris fathah baris atas. Di mana kedudukannya? Di akhir kalimah. Di akhir kalimah. Kalimah ni perkataan. Okey, so cuba tengok contoh dekat tepi ni. Innal muslimina, nampak? Ya nun baris fathah. Wal mu'minina, ya nun baris fathah. Wal qanitina, ya nun baris fathah. As-sadiqina dan seterusnya, banyak ni. Contoh-contoh lain pula dibagi sini. An-nabiyina, al-mursalina, al-muslimina. So kalau kita jumpa ya nun berbaris fathah di akhir kalimah, teacher sekalian boleh terjemah 3 ni. Pertama, sekalian. Yang warna merah ni ataupun hijau tadi tu, sekalian. Satu. Yang kedua, para. Yang kedua, para. Dan yang ketiga, orang-orang yang. Dia ada dot maksudnya kita boleh habis terjemah lagi. So yang warna merah ni, kita tengok ini contohnya. An-nabiyina. Cuba perhatikan. An-nabiyina. Tanda yang ada kat sini ialah ya nun. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Terjemahan dia sekalian, para atau orang-orang yang. Jadi perkataan awal dia ialah Nabi. So kita boleh terjemah apa dia? Satu, sekalian Nabi. Satu, sekalian Nabi. Ataupun para Nabi. Tapi kalau orang-orang yang Nabi tak sesuai lah. So kita pilih mana yang sesuai. Okey, dapat tak? Ini kaedah. Al-mursalina, para rasul. Kenapa para? Ni, ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Al-mursalina, utusan ataupun rasul, para rasul. Okey, dapat tak? Ustaz Hakimi? Okey, Ustaz Hakimi. Ustaz Hakimi, Ustaz Mio. Nama Kak Hakimi. Boleh Ustaz, boleh. Alright. Sekali dengan Cikgu Hakimi. Sekali. Okey. Cuba Ustaz terjemahkan ni. Al-muslimina dengan kaedah yang kita belajar tadi. Ustaz Mio. Para Muslim. Para Muslim, betul. Para Muslim. Okey. Yang jawab tadi Ustaz Mio ke Hakimi? Cuba Hakimi. Hakimi Ustaz. Oh ya ke? Alright. Okey, Teacher Fatin tenang. Al-mu'minina. Cuba terjemahkan.
orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang, Teacher Fatin? Cuba explain sikit. Ulang baliklah maksudnya. Okey, sebab ya dengan nun tu berbaris fathah di akhir kalimah. Okey, ya nun berbaris fathah dari kalimah. Okey, Teacher Nurul Ain Ashikin. As-salihina. Cuba terjemahkan. Teacher Nurul Ain Ashikin. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Bagus. Hanif. Cuba asyakirina. Hanif. Ada? Tak ada. And Teacher Nurul Syahmi. Cuba terjemahkan asyakirina. Orang-orang yang bersyukur. Okey, bagus. Orang-orang yang bersyukur. Dan seterusnya. So saya harap kita dapat faham. Tanda ialah di akhir kalimah. So kita yang nombor fathah dari kalimah, basic dia terjemahan dia ni lah. Sama ada sekalian ataupun para ataupun orang-orang yang. Okey, boleh Nah, sekarang kita tengok balik surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teacher Salin. Alhamdu maksudnya ialah segala pujian kesyukuran itu. Ni. Segala pujian kesyukuran itu. Tulis dulu terjemahan dia biar kita hafal kalimah dia. Nanti kita tadabbur sama-sama. Maksud alhamdu ialah segala pujian kesyukuran itu. Selalu mungkin kita terjemah segala pujian itu ataupun segala pujian tertentu, kan? Okey, sekarang kita terjemah dia agak panjang. Nanti saya akan terangkan kenapa. Segala pujian kesyukuran itu. Segala pujian kesyukuran itu. Okey, li. Li maksudnya bagi. Li maksudnya bagi. Alhamdulillah, li bagi. Kemudian alhamdulillah. Allah lah. Segala pujian kesyukuran itu bagi segala pujian kesyukuran. Dulu kalau siapa yang ikutilah, terutamanya Cikgu Rob. Rob ni maksud dia ni terjemahannya. Yang mencipta dan memerintah. Yang mencipta dan memerintah. Selalu kita terjemah Tuhan itu paling ringkas. Itu yang paling ringkas. Tapi sebab ilah. Ilah pun Tuhan juga. La ilaha illallah. Ilah. Ilah pun Tuhan. Rob pun Tuhan dalam bahasa kita. Tapi dia ada beza. Kalimah Rob ni nak bercerita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Tuhan yang mencipta dan memerintah. Ilah. Apa dia ilah? Ilah ialah Tuhan yang kita abdikan diri, yang kita sembah. Jadi bila kita sebut ilah ni, penggunaan dia nak cerita tentang Tuhan yang kita perhambakan diri. Nak cerita tentang Rabb ialah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Saya bagi contoh macam ni. Siapakah yang menciptakan langit seafik? Seafik. Siapa yang menciptakan langit? Hello, Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak? Alhamdulillah. Ya. Apa panggil saya tadi Ustaz? Itulah. Ya, ya. Langit seafik. Ya Ustaz, apa tak dengar Ustaz? Apa dia? Terus saya tak clear Siapa ke yang apa? menciptakan langit? Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang Maha Esa. Allah ciptakan langit. Okey, soalan kedua, siapa yang berkongsi? Okey, soalan kedua, siapa yang berkongsi dengan Allah untuk mencipta langit? Tak ada. Kot.
Ha? Tak ada. Saya tak dengar Ustaz. Tak biasa? Dia lag-lag suara tak dengar. Ha. Tak dengar? Suara Ah, saya sekali lagi, putus-putus Ustaz. ke? Tak clear suara saya? Tak tahulah phone saya ni murah kot. Okey. J. Mic saya murah kot. Okey, siapa yang menolong Allah mencipta langit? Allah kan maha kuasa, ada orang tolong ke Ustaz? Tak ada kot saya rasa. Itu soalan dia, ada ke tak? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Ya, betul. Okey. Sekarang soalan yang ketiga. Kepada siapa kita berdoa, Afiq? Pada Yang Maha Esa Ustaz. Kita hanya boleh berdoa kepada siapa? Siapa tu? Nama dia? Allah. Allah Ustaz, dengar tak? Allah. Okey. Soalan tadi tu ada dua bahagian tu. Pertama saya tanya. Okey, good, betul. Dengar. Wanita. Saya punya line tak clear ke? Boleh? Saya kot Ustaz. Ya. Saya okey Tak kata okey bagi Ustaz. tahu. Nanti saya cakap putus-putus. Okey. Baik, Fik. Baik. Sekarang ni okey, semua teacher, dua soalan saya tadi berbeza. Satu tanya tentang siapa cipta langit? Allah. Kemudian ditanya pula siapa yang menolong Allah dalam menciptakan langit? Tak ada siapa. Jadi maksudnya sekarang ni kita mensucikan Allah, mengesakan Allah pada bahagian Rob dia. Rob. Rob tu bahagian penciptaan dan pemerintahan. Lepas tu saya tanya lagi kepada Afiq, kepada Cikgu Afiq, hanya kepada Allah. Itu perbuatan kita kepada Allah, tujuan kita. Jadi itu bahagian ilah. Okey, kena bezakan. Jadi kedua-duanya Tuhan yang sama, iaitu Allah. Sebab tu nama kepada Rabb kita adalah Allah, nama ilah kita adalah Allah. Tapi dia punya istilah dia konotasi. Penggunaan perkataan tersebut satu untuk bahagian perbuatan-perbuatan Allah, itu Rabb. Satu lagi adalah pada bahagian perbuatan manusia kepada Allah, itu ilah. Jadi bila kita di bahagian apa? Bahagian kita memuji Allah yang mencipta dan memerintah. Okey? Baik, nanti saya akan bagi dalil dia. Ialah al-alamina. Al-alamina. Al-alamina maksudnya apa? Cuba tengok dekat buku kita ni. Buku saya ni. Sekalian alam. Al-alamina, sekalian alam. Kenapa sekalian? Tadi kita dah bagi tahu kaedah. Ya nun. Ya nun berbaris fathah ni. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah, itu sekalian. Alam, alam. Jadi maksud al-alamina, sekalian alam. Okey, so terjemah lengkap dia. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Bagi itu dalam kurungan itu tambahan. Tapi al-alamina maksudnya sekalian alam. Kena hafal ni. Semua kena tahu makna-makna setiap patah dalam surah Al-Fatihah yang kita sama-sama nak tadabbur ni. Okey? So cuba Azrai ulang balik terjemahan Alhamdulillahirabbil alamin mengikut yang kita terjemah tadi supaya kita nak tadabbur senang. Ayat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala kepujian kesyukuran itu alhamdulillah alhamdulillah lillah bagi Allah. Ya, lillah ada berapa kalimah sir? Dia ada berapa kalimah? Ada 5. Lillah. Lillah. Oh, lillah ada 2. Li tu dan Allah. Lillah. Bagi lah tu Allah lah. Bagi Allah. Rabbi, Tuhan yang mencipta dan memerintah. Betul?
Tuhan yang mencipta. Tuhan yang mencipta dan memerintah. Rabbil alamin, sekalian alam. Okey, yang mana yang sekalian alam tu? Kalimah yang mana? Alamin, Rob tadi terjemahan dia apa? Rob? yang memerintah dan yang mencipta dan memerintah. Rabbi, Rob Tuhan yang tadi? Tuhan yang mencipta dan memerintah. Tuhan mencipta. Okey. Teacher. Puan Anita, boleh terjemahkan balik Puan Anita? Dapat tak tadi terjemahan tadi Puan Anita? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Baru masuk je ni Ustaz. Terkenal saya ni. Waalaikumsalam. Okey. Cuba je lah. Cuba ya. Kat mana yang saya dapat. Dapat tak? Cuba. Okey. Alham. Segala kepujian. Segala puji. Lillah. Bagi lah Allah. Rabbi yang mencipta dan memerintah alamin bagi sekalian alam. Betul Ustaz? Okey. Alhamdu tu Puan Anita, terjemahan dia segala pujian. Segala pujian, kesyukuran. Kesyukuran itu. Ya, tambah kesyukuran. Pujian berbentuk syukur. Ya. Ya, line saya pun sangkut-sangkut ni Ustaz. Oh, ya ke? Okey, kejap saya tengok. Okey, saya cuba tukar dah line ni. Harap okey lah. Okey. Okey, saya ulang sekali lagi. Terjemahan, segala pujian kesyukuran itu bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Right. Nah, sekarang kita nak tengok kan, kenapa Rob itu terjemahan dia yang mencipta dan memerintah. Buka surah 7 ayat 43. Surah 7, surah 7 ayat 54. Surah 7 ayat 54. Jadi tulis atas Rob yang teacher semua salin tu. Ini saya tak pakai whiteboard belakang ni. Jadi kena saya bagi arahan lah macam mana. So atas kalimah Rob 24. Ini dalil kenapa tadi kita terjemah Rob, terjemah dia jadi panjang. Kenapa tak terjemah Rob tu Tuhan je? Biasa orang terjemah Rob Tuhan je. Ini penjelasan dia. Rob dalam arti kata yang mencipta dan memerintah. Adalah dalil dia surah 7 ayat 54. Okey. Jumpa dah? Allah berfirman. Sebelum saya mulakan, sekarang ni suara masih putus-putus lagi ke? Ya, sangkut-sangkut sikit. Saya lah, tak tahu orang lain. Sama juga Ustaz, dia agak sangkut tapi tak seteruk yang tadi lah. Yang tadi lebih sangkut. Allahul musta'an. Okey.
Perhatikan ayat ni. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rob kamu, ni Rob kamu, Tuhan kamu lah kalau kita terjemah mudah, Rob kamu, Tuhan kamu. Kat ayat ni diterangkan apa maksud Rob. Sesungguhnya Rob kamu adalah Allah. Allazi khalaqa. Bulatkan. Kalau Quran masing-masing saya cadangkan bulatkan je kalimah khalaqa ni. Gariskan ke ataupun bulatkan pakai pensel. Jadi Allah explain apa itu Rob. Sesungguhnya Rob kamu ialah Allah yang khalaqa, yang telah mencipta. Nampak tak? Sebab tu tadi kita terjemah Rob tu maksudnya Tuhan yang mencipta. Menerusi penjelasan ayat ni. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah mencipta petala samawat, petala langit, wal ardi dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arash. Ailan nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamar wan nujum. Sampai sini dulu. Kemudian Allah kata dialah yang menutup malam dengan siang yang mengejarnya dengan cepat. Jadi proses pertukaran malam dan siang ni berlaku dengan cepat. Apa maksud dia? Cuba kita tengok pagi tadi kan. Subuh sekarang dia buat jugalah 6 berapa? 6.2 kan lebih kurang. Jadi pukul 6.30 pada beberapa bulan yang lepas mungkin dah agak cerah, dah nampak putih-putih. Pukul 7 sekarang, pukul 7 pun agak gelap juga. Taklah secerah macam kalau syuruk pukul 7 lagi cerah lah. Cuma nak bagi tahu, bila kita solat subuh, suasana masih gelap lagi. Kemudian seketika selepas itu, kita keluar je rumah kita dah terang benderang. Maksudnya apa? Allah tukar malam dengan siang itu dengan sangat cepat. Begitu juga dengan waktu maghrib. Waktu maghrib nampak lagi merah-merah, tiba-tiba pukul 8 dah gelap gelita dah. 7.30 nampak lagi jalan tadi. Itu maksud ayat ni lah. Allah menukarkan malam dengan siang dengan cepat. Dan Allah kata lagi wasyamsa wal qamar wan nujum. Allah jugalah yang menciptakan matahari dan bulan dan juga bintang. Okey, yang ni gariskan. Musakhkharatim bi amrih. Yang ni gariskan ni. Musakhkharatim bi amrih. Gariskan dalam Quran. Kalau Quran masing-masing boleh gariskan. Elok. Supaya bila kita baca balik ayat ni, kita faham. Musakhkharatim bi amrih. Musakhkharatim bi amrih apa maksud dia? Semuanya, semua yang Allah cerita tadi. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, malam dan siang. Musakhkharatim bi amrih. Semuanya tunduk kepada amrihi. Kepada perintahnya. Okay, nampak tak kombinasi ayat ni? Allah cerita Allah yang cipta dan yang pada masa yang sama, pada ayat yang sama, Allah kata Allah yang perintah mereka lalu mereka semua patuh kepada perintah Allah. So nampak dua ni. Cipta dan perintah. Pada ayat apa? Mula dengan Rabb. Inna rabbakum. Rabb. Jadi kita kena jelas begitu. Kita nak jelas. Apa maksud Rabb? Rabb ialah Tuhan yang mencipta dan memerintah. Kenapa kamu terjemah panjang begitu? Kenapa tak terjemah Tuhan? Kita nak jelaskan. Berdasarkan firman Allah surah 7 ayat 54. Okey? Kemudian Allah buat kesimpulan dia. Ni. Ini pun sama juga gariskan. Ala lahul khalqu wal amru. Ni kesimpulan dia. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah. Ingatlah. Itu maksud ala. Ketahuilah ataupun ingatlah. Lahu baginya lah, iaitu bagi Allah lah, al khalqu hak mencipta. Hak mencipta. Wal amru dan hak memerintah. Hak memerintah. Nampak tak dua ni? Bagi Allah lah hak mencipta dan memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah Rabbul Alamin. Nampak jelas kat sini ayat ni Allah cerita tentang Rabb.
Okey, boleh faham tak kenapa kita terjemah Rabb tu sebagai Tuhan yang mencipta dan memerintah? Sebab Allah yang explain. Kita bukan reka-reka tapi Allah yang terangkan. Kita faham ayat begitu. Okey, bukan kita terjemah hanya perkataan Rabb tu Tuhan. Okey, apa itu Tuhan? Kita tak tahu nak terang apa dia. Rabb ialah mencipta dan memerintah. Okey, Al-Alamin pula apa dia? Al-Alamin. Buka surah 26. Sekarang kita tengok pula maksud Al-Alamin. Kita masih lagi cerita tentang makna perkataan. Belum kita tadabbur secara penghayatan apa kita nak buat bila kita ucap Alhamdulillah ni. Kita nak faham dulu makna ayat ni. Tengok Al-Alamina, buka surah 26 ayat 12. Ayat 16, teacher. Surah 26 ayat 16. Tengok surah 26 ayat 16. Kami di Meru Perdana ni tengah dengar cerita TM tengah pasang kabel lah untuk unify, harap-harapnya dapatlah kami unify kat sini. Sekarang setakat ni pakai streaming kat sini. Memang slow. So tadi mula-mula saya online ni pakai Maxis punya broadband tu, tapi tak clear juga. Tak tahu macam mana nak adjust. Minta maaf InsyaAllah lah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dekat Meru Perdana ni dapat unify pada laju sikit kot. Stabil lah sikit. Saya tadi tahulah kan. Betul tak Sir? Tak ada unify kat sini. Okey, tengok surah berapa tadi? Surah 26 ayat 16. Sekarang nak jelaskan apa maksud Al-Alamina. Baik. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka datanglah kamu berdua. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Siapa ni? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini mad'u Nabi Musa dan Nabi Harun, iaitu Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun oleh Allah. Jadi Allah perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Faqula inna rasulu rabbil alamin. Lalu apa yang kamu kena buat? Katakanlah kepada Fir'aun, sesungguhnya kami ini adalah Rasul, utusan, messenger, Rabbil alamin. Daripada Rabb, Tuhan yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Ataupun ringkasnya, Tuhan bagi sekalian alam. Okey. Kemudian cuba tengok pula ayat yang ke-23 sampai 24. Surah yang sama, surah 26 ayat 23 sampai 24. Surah 26. Dapat? Okey. Bila Nabi Musa dan Nabi Harun pergi kepada Fir'aun, lalu mereka berkata, kami ini Rasul Rabbul Alamin. Kita tahu kan Fir'aun ni siapa? Fir'aun ni dia mengaku dia pun Rabb. Ana Rabbukumul A'la, kata Fir'aun. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi dalam surah lain. So Fir'aun ni dia mengaku dia Tuhan. Dia menguasai semuanya. Lepas tu dia suruh orang sembah dia. Dia kata sungai sungai ni tu dia yang boleh mengalirkan. Dia kata dia boleh menghidupkan dan mematikan. Itu Fir'aun. Dia nak meniru sifat Allah. Jadi bila Nabi Musa kata kepada Fir'aun, kami ni utusan daripada Rabbul Alamin. Fir'aun dia Rabbul Mesir. Dia adalah Rabb kepada Mesir. Dia tak menguasai seluruh negara, seluruh dunia. Okey. Kita tahu saya tak ingat, dalam sejarah dunia, ada 4 orang sahaja yang menguasai dunia. Dalam sejarah dunia kemanusiaan ni, ada 4 orang sahaja yang menguasai dunia.
Dua yang beriman, dua yang ingkar kepada Allah. Dua yang beriman tu siapa? Satu Nabi Sulaiman. Yang kedua adalah Zulkarnain. Tu yang beriman. Dia menguasai dunia. Lagi dua lagi ialah Raja Namrus ataupun Raja Namrud. Yang pada zaman Nabi Ibrahim. Dia juga menguasai dunia. Satu lagi saya tak ingat raja itu nama apa. Tapi dia juga zalim. Dia kufur kepada Allah. Adapun Fir'aun. Fir'aun dia tak menguasai dunia. Dia hanya menguasai Mesir. Tapi dia tu pun kejam dah. Kalau dia kuasai dunia tak tahulah kejam dia tahap macam mana kan. So Fir'aun ni walaupun dia baru menguasai Mesir, dia dah mengaku dia ni Rob, Tuhan. Jadi bila Musa kata kami ni utusan Rob, dia peranjatlah. Rob mana pula selain daripada dia. Jadi tengok apa soalan Fir'aun kepada Musa. Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, wa ma Rabbul Alamin. Wa ma Rabbul Alamin, soalan dia ma ni kan. Dia bukan tanya siapakah. Dia tanya man, siapakah. Jadi siapakah tu dia dah tahu siapa, kemudian nak tahu nama. Dia kata ma, apa tu? Apa? Benda apa tu? Ma tu untuk benda biasanya. Benda apa tu? Rabbul Alamin. Dia seolah-olah macam tak pernah tahu. Ma Rabbul Alamin. Bukan man. Kalau man seolah macam dia setuju. Okey, kamu kata kamu ni utusan Rabbul Alamin, siapa? Gitu. Sekarang dia tanya definisi. Ma Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Tak pernah dengar pula ada orang menguasai Al-Alamin, dia kata. Jadi kata Fir'aun, kata Nabi Musa menjawab soalan Fir'aun. Qala, kata Musa, qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nabi Musa explain. Rabbul Alamin ialah Rabb as-samawati, petala langit, wal ardi, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa sahaja yang ada di antara kedua-duanya. Itu maksud apa ni? Ini definisi al-alamina, as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. Okay, dapat tak? Ini ta'arif dulu. Jadi apa itu alhamdulillahirabbil alamin? Kita memuji dalam keadaan kita bersyukur kepada siapa? Kepada yang mencipta dan memerintah petala duanya. Sekarang kita nampak ini ucapan yang ringkas tetapi sangat besar. Kadang-kadang kita pergi pada program-program motivasi kan, dia ajar kepada kita ucapan terima kasih yang kita pakai setiap hari. Tapi tak tahu kenapa kita pergi program motivasi, dia kata perkataan terima kasih ialah dua perkataan yang ringkas tapi besar makna dia. Bila anak kita tolong kita, kita ucap terima kasih, dia rasa sangat dihargai. Bila anak murid kita yang kecil umur 6 tahun tu kita kata tolong tutup lampu, dia tutup lampu, kita cakap terima kasih, sangat. Dia rasa sangat besar nilai terima kasih. Tapi kalau kita kata kat dia tutup lampu, kita buat tak cakap terima kasih, ada beza. Bayangkan, ucapan terima kasih ni adalah ucapan kita rasa apa? Menghargai diri dia. Kan? Nak balas kita ucap terima kasih. Kepada siapa? Baru kepada anak kecil. Ini sekarang kita ucap apa dia? Syukur tu terima kasih tapi kepada Allah. Tapi tak boleh ucap terima kasih kepada Allah. Kita bukan cakap terima kasih kepada Allah bila kita rasa syukur. Tapi kita ucap Alhamdulillah. So perkataan ini lebih besar dan jauh lebih besar daripada terima kasih yang kita ucap tu. Yang mana dalam program-program kita kata penting ucap terima kasih. Ucap Alhamdulillahirabbil alamin tu jauh lagi besar. Dan diterangkan pula kepada siapa kita ucap Alhamdulillah itu kita bersyukur itu kepada yang mencipta petala langit. Tu saya tanya Ustaz Cikgu Afiq tadi, siapa yang tolong Allah cipta langit? Mana ada? Tak ada siapa pun tolong Allah cipta langit. Jadi kita sedang berterima kasih kepada siapa sebenarnya ni? Kita kena tahu, kita kena kenal, dialah Tuhan kita yang memiliki segala-galanya. Dan Allah wajibkan kita ucap Alhamdulillahirabbil alamin ini setiap hari 17 kali minimum. Kan? Yang wajib 17 kali. Bayangkan, besar ke tak besar sebenarnya nilai Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Ada orang kita bagi dia hadiah, kemudian dia kata kat kita terima kasih. Okey, bagus tak dia cakap terima kasih tu? Saya harap
Okey, sekali lagi saya ingatkan tolong cek kita punya video ni apa, kalau ada apa-apa, kalau takut tak perasan ada orang lalu ke apa belakang. Okey. Sekali lagi saya ulang. Kita bagi orang sesuatu, kemudian orang tu kata kat kita terima kasih. Tapi pada masa yang sama, dia pancitkan tayar kita, kereta kita. Oh, aku fikir tak bagus. Kan? Bagus tak macam tu? Dah tentu budak tu tak bagus kan? Jadi sekarang ni, ini nak gambaran kita nak bagi tahu bila kita ucap Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada Allah. Tapi pada masa yang sama, kita derhaka kepada Allah. Itu apa pula? Apa nak dikata kepada orang tersebut? Kalau dengan kita pun kita kata dah teruk dah. Ini dengan Tuhan. Sebab itu, Alhamdulillah ini ialah nak mengajar kita nak jadi orang yang bersyukur yang sebenar-benarnya. Okey, sekarang kenapa tadi kita terjemahkan Alhamdulillah itu ada kalimah syukur. Ada kalimah syukur. Ini salin. Ini tolong salin. Tulis itu. Alhamdulillah, bahasa Melayu saya tulis dulu terjemahan dia. Saya akan cakap dalam bahasa Arab dia. Alhamdulillah, tulis bahasa Melayu Sekejap Okey. Apa saya cakap tadi Okey. Salin. Alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Dari situ kata-kata Ibnu Abbas. Okey, teks Arab dia, siapa yang boleh salin Arab, Alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Okey, jazakillah khairan Anita. Oh, saya terlejak bahasa Arab dia. Betul juga, kita boleh teks. Lupa. Okey, itu teks Arab dia.
Alhamdulillahi kalimatu kulli syakirin. Kalimatu kulli syakirin. Jadi maksud dia macam yang teacher Anita tuliskan tu, Alhamdulillah adalah ucapan setiap orang yang bersyukur. Okey, apa poin dia? Maksudnya kata Ibn Abbas, bila seseorang itu ucap Alhamdulillah, sebenarnya dia adalah orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ini adalah satu nilai yang sangat besar. Sebab cuba kita tengok, dulu kita pernah bincang dalam isti'azah, buka surah 7. Buka surah 7 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-18, surah 7 ayat 18. Cuba tengok Quran, surah 7 ayat 18. Surah 7 ayat, minta maaf, ayat 17. Ayat 17, ayat sebelum. Surah 7 ayat 17. Okey, kita tahu kan kisah Adam, permusuhan iblis dengan Adam. Bila Allah cipta Adam, bila Allah perintahkan penduduk langit untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tak mau sujud, dia enggan, dia sombong. Kemudian bila sebabkan dia tu sombong, Allah laknat iblis dan Allah usir dia daripada syurga. Dan dia terlaknat sampai hari kiamat. Dan dia ni dilarang masuk syurga selama-lamanya. Disebabkan dia terlaknat, dia minta kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang. Iblis dia umur panjang kan, syaitan, anak-anak dia semua umur pendek je. Yang paling panjang iblis, kalau tengok janggut dia tak tahulah janggut dia panjang mana sekarang kan. So kalau iblis ini, dia minta Allah umur yang panjang, tujuan dia adalah apa? Untuk menyesatkan manusia. Okey. Kemudian, cuba perhatikan ayat 17 yang kita nak baca ni. Kata iblis kepada Allah, lepas dia mohon kepada Allah untuk bagi umur yang panjang, thumma la'annahum min idihim wa min khalfihim aymanihim wa ama. Kemudian kata iblis kepada Allah, dijanji kepada Allah, pasti aku akan datang kepada mereka daripada arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, daripada arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, daripada arah kiri mereka. Maksudnya apa? Syaitan dan iblis ini akan guna segenap penjuru untuk menghalang manusia daripada jalan yang lurus. Kemudian kata iblis lagi, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ni syakir tadi. Dan engkau takkan dapati. Ini janji iblis. Aku janji iblis, engkau takkan dapati aktsarahum, kebanyakan. Aktsarahum ni isim tafdil. Dia kata nama perbandingan lebih. Most of them. Kebanyakan daripada kalangan, maksudnya sedikitlah lawan dia. Sedikit. Lawannya paling banyak. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Syakirin. Kata iblis, engkau takkan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Orang yang bersyukur. Okey, cuba kita perhatikan betul-betul. Janji syaitan ialah nak pastikan kebanyakan manusia jadi orang yang tak bersyukur. Tapi pada masa yang sama, daripada suruh baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Balik kepada kata Ibn Abbas tadi. Ibn Abbas kata Alhamdulillah itu ialah ucapan kerana bersyukur. Nah sekarang kita takut apa Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam solat. Maksudnya berhadapan dengan Allah. Sebab dalam solat tak boleh lalu perang solat. Betul tak? Kenapa tak boleh lalu perang solat? Sebab orang itu sedang bermunajat dengan Allah. Macam kita lah, orang tua tengah cakap dengan kawan dia, kita lalu, kan tak sopan. Itu baru dengan manusia. Ini dengan Allah. So bayangkan orang tu sedang cakap apa? Alhamdulillah, dia sedang bersyukur kepada Allah.
Tapi cuba kita tengok surah 2 ayat 8. Buka surah 2 ayat 8. Tengok surah 2 ayat 8. Ustaz, skrin Ustaz. Ya. Boleh lah. Sekejap. Dia masih gelap lagi. Sekejap, saya rasa line Ustaz. Ya. Alamak. Sekejap, tak apa. Suara okey lah setakat ni? Baru ada. Yang Ustaz share ni tak ada. Skrin tu. Suara ada. Okay, saya rasa cuba Ustaz. Okey, cuba, tapi masing-masing ada Quran kan? Boleh tengok Quran juga kalau yang Boleh. minta maaf. Cuba Ustaz stop sharing dulu. Lepas tu Ustaz share balik. Okey, kalau tak Dah ada dah Ustaz. okey. Okay, cun. Right. Dah ada boleh? Dah ada. Ustaz dah tak share dah kot? Main-main boleh ni. Ha? Okay, dah ada Ustaz. Yang penting semua teacher tengok Quran masing-masing. Dah ada lah. Kalau dapat keluar paparan ni, ada dah. Minta maaf. Okey, cuba kita tengok ayat ni. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Dan ada di antara manusia yang mereka klaim, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, pada hari yang kemudian. Dan sebahagian manusia ada yang klaim, yang mengaku mereka ini beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi yang menyedihkan, Allah menafikan. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Padahal, ini Allah punya penafian. Padahal tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Okey, ada orang dia ucap kami beriman. Tetapi iman dia itu Allah nafikan. Ini orang munafik lah, surah 2 ayat 8 tadi. Baik, sama juga. Kalau kita ucap Alhamdulillah, kita refer kepada kata-kata Ibn Abbas tadi. Alhamdulillah ialah ucapan orang yang bersyukur. Yang kita takut, kita ucap Alhamdulillah. Tetapi kita termasuk perangkap iblis tadi. Kita termasuk di kalangan yang Allah dapati kita tak termasuk di kalangan orang bersyukur. Sebab apa? Hanya ucap di bibir, di bibir, hakikat sebenar tidak bersyukur. Sebagaimana tadi Allah kata apa dia? Ada orang klaim dia beriman, hakikat sebenar tak beriman. Tak kita takut hal ini. Kita ingat kita hantar surat permohonan, diterima permohonan tu, nak masuk asrama ke, nak minta apa-apa. Tapi tiba-tiba surat tu tak diterima. Sebab apa? Tak cukup syarat. So macam orang beriman tadi kata, kami beriman, kamu beriman, orang munafik kata kami beriman, Allah tak terima iman mereka. Sama juga ni, kita takut apa dia? Bila kita ucap Alhamdulillah ini 17 kali setiap hari, rupanya kita tak masuk di kalangan orang beriman yang sebenar, tetapi kita masuk dalam geng syaitan, geng iblis tadi. Sebab tu kita nak faham betul-betul Alhamdulillahirrabbilalamin ini, yang mana insya-Allah hari ini saya jelaskan secara keseluruhan apa yang kita nak bincangkan. Jadi kesimpulan dia apa dia? Minggu depan kita nak detailkan. Kita nak bincangkan bagaimana saya nak jadi orang yang bersyukur. Saya takut saya ucap Alhamdulillah tapi saya tak jadi orang yang bersyukur yang sebenarnya. Okey? So pertama sekali kita kena faham dulu apa maksud Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya nak semua orang hafal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian, kesyukuran itu bagi Allah yang mencipta dan memerintah bagi sekalian alam. Itu dari segi makna. Okey, dan minggu depan insya-Allah kita akan detailkan bagaimana saya boleh jadi orang bersyukur. Apa kaedah-kaedah ataupun apa rukun-rukun yang Allah cerita dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah itu pada minggu hadapan. Okey, so hari ini kita bincang juga makna kalimah kan. Apa maksud Rabb surah 7 ayat 54. Apa maksud Al-Alamin surah 26 ayat berapa tadi? 26, 28 ya? 16. 16. 16 dan 17. Ya, baik. Surah 26 ayat 16, 23, 24. Baik, alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Kemudian apa maksud alhamdulillah tu? Kenapa kita tambah terjemahan kita ada syukur? Sebab
penjelasan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni siapa? Ibnu Abbas ni sahabat Nabi kan, dan dia ni ahli tafsir. Dia mufassirin, salah seorang mufassir para sahabat. Jadi ucapan alhamdulillah tu dia yang tafsirkan, maksudnya ialah ucapan orang yang bersyukur. So kata kunci, ingat ni, kata kunci isti'azah perlindungan. Kata kunci basmalah ialah tawassul. Kata kunci alhamdulillah ni ialah syukur. Kita nak jadi insan yang bersyukur kepada Allah. Jadi insya-Allah poin-poin tu kita akan bawa pada minggu hadapan, bagaimana nak jadi insan yang bersyukur sebenar-benarnya. Kita tak nak jadi orang yang dicakap terima kasih kat kawan dia, tapi kawan dia itulah yang telah memancitkan tayar kereta dia. Tak nak jadi begitu. Kita takut kita jadi demikian. Sebab syaitan punya kerja suruh kita buat setiap tindakan, kita ingat betul rupanya salah. Selewing. So kita takut kita tak sedar telah jadi orang yang tidak bersyukur pada Allah. Dalam keadaan kita ingat dah jadi bersyukur dah. Wallahu alam, itu saja daripada saya untuk hari ini. Jadi saya mohon maaf atas line yang tidak berapa cantik hari ini. Ya, stay tune. InsyaAllah minggu depan jangan tukar siaran ya, sampai minggu depan. Okey, insyaAllah. Jazakillah khairah Puan Anita bagi laluan pada hari ini. Saya Azrai. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini? Terutamanya lah kalau berkaitan dengan perbincangan, kalau di luar perbincangan, kalau saya tak tahu, insyaAllah minggu depan boleh saya berikan jawapan. Bagi yang memandu, selamat memandu, hati-hati. Ya Ustaz. Ya, fi amanillah. Ada soalan? Kalau ada. Okay. Alhamdulillah. Saya rasa sekadar tu kita Ustaz sebelum ni InsyaAllah saya harap minggu depan ada lagi. Ya Mak, kejap. Mak nak panggil lah tu. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. So kita tangguh dengan tasbih kafarah. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Baik, jazakumullah khairah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.